تكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan juga doa yang kita panjatkan, ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada hadis yang berikutnya, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bisanadil muttasilin ila muallif rahimahullahu ta'ala an qala. Dia kata, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar yang Allah Ta'ala redai akan kedua-duanya. Tuan Ibnu Umar ataupun namanya adalah Abdullah. Dia adalah
anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Yang disebutkan ataupun digelarkan juga dia sebagai sahibus sunnah, iaitulah orang yang berpegang teguh kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga bila ada orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila mereka nak tengok bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyatakan fanzur ila Ibni Umar, maka kamu semua boleh tengok kepada Ibnu Umar, maka macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya Ibnu Umar dia adalah satu orang yang sangat-sangat berpegang teguh, dan dia adalah orang yang banyak mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ni adalah haqiqatul mahabbah, kata ulama. Bila satu orang dia mencontohi orang yang dia kasih, maka yang ni adalah haqiqatul mahabbah. Ianya adalah mahabbah yang sebenar, kata ulama. Kerana bila kata mahabbah, maka sudah pastilah dia akan jadi ittiba'. Dia akan mengikuti orang yang dia kasih. Bahkan perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakanlah, hai Muhammad, seandainya mereka itu kasih kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka hendaklah mereka itu ikut aku. Maknanya ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seseorang dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, dan dia ikut apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata yuhibbukumullah, maka pasti kamu akan diberikan pula kecintaan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dah sebut sebelum ni, pada hadis yang sebelum ni, bila mana orang tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu bila dia bergerak, maka dia akan bergerak mengikut apa yang digerakkan oleh Allah kepada dia. Kemudian apa pun juga yang dia lakukan, semuanya adalah mengikut kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia minta dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri permintaan dia. Kemudian kalaulah dia minta perlindungan, Allah Ta'ala lindung dia. Maknanya apa? Tuan-tuan, maknanya orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala segala kebaikan. Kebaikan ni dia tidak ada pada sisi makhluk, dia ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kalau kamu nakkan kemuliaan, kamu nakkan kebaikan, ni izzah, nah? Kalau kamu nakkan kebesaran dan sebagainya, keistimewaan dan sebagainya, maka semuanya itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian orang yang mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan apa? Kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Maka dia kata daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, maka dia telah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu hari dia memegang akan kedua bahu aku. Dan tuan, maknanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan pelajaran ni, Nabi nak pesan kepada Ibnu Umar, maka Nabi pegang kedua bahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang ni adalah cara bagaimana Nabi SAW mendekati orang. Dan Nabi SAW dia akan gunakan apa pun juga wasilah, apa pun juga cara untuk boleh mendekati umat dia. Dan ni Nabi SAW. Kerana tu disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah berkenaan dengan teknik Nabi SAW dalam berdakwah. Dan tuan, Nabi akan gunakan pelbagai medium. Nabi akan gunakan macam-macam cara supaya dapat menyampaikan dakwah kepada manusia. Malah tuan-tuan, Nabi SAW dia akan berasa kecewa kalau seandainya tak boleh sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dan sebab itu Nabi SAW dia pernah teriak, dia pernah menangis bila mana ada satu jenazah Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi ni dia jenazah dia bila lalu di hadapan Nabi SAW, maka Nabi menangis. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa yang kamu menangis sedangkan dia adalah satu orang Yahudi? Dan tuan, jawab Nabi SAW, kerana aku berasa amat-amat sedih, tak dapat nak mengeluarkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang ni yang disebut oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan sifat Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ni, dia adalah anittum harisun alaikum. Dia adalah orang yang sangat ambil berat berkenaan dengan umat dia, dan senantiasa berkehendak kepada umat ni supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila Nabi SAW pegang bau Ibnu Umar ni, tujuan dia untuk apa? Nabi seboleh-bolehnya dia akan gunakan apa juga teknik untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Dan tuan, jadi pegang bau ni tujuan dia untuk apa? Tuan-tuan, supaya memberikan perhatian kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nak menunjukkan kasih sayang kepada orang yang diberitahu. Dan tuan, maka Nabi gunakan teknik sentuhan ini kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tuan, jadi ini merupakan salah satu daripada sifat ambil berat Nabi SAW kepada setiap orang daripada umat dia. Jadi kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, maka Nabi SAW dia memegang akan kedua bahu aku, lalu Nabi pun kata kepada aku. Dan tuan, apa yang dipesan oleh Nabi SAW? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olahnya macam kamu adalah gharibun. Dan tuan, gharibun ni makna apa? Seolah-olah macam kamu ni seorang pengembara, kata Nabi. Maknanya hidup di atas muka bumi ni seumpama dengan orang yang asing
seumpama seorang pedagang ketika mana hidup atas muka bumi. Dan tuan, maknanya apa? Dunia ni dia ada, dia punya tujuan dia. Tujuan daripada dunia ni adalah untuk pi ke negeri akhirat. Kerana tu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia sebut Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa, mereka ni bersenang lenang di dalam kenikmatan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mula-mula kan Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa isteri dia, dan tuan, berada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita, kemudian diturunkan kedua-duanya ke muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, setelah daripada mana diturunkan ke bumi, maka mereka menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah. Akhirnya bagaimana cerita keduanya dan keturunannya. Dan tuan, semuanya dimatikan oleh Allah Ta'ala, lalu dibalikkan semula kepada akhirat dan dibalikkan semula ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dekat sini, cerita ni, dia ada pengajaran yang perlu kita ambil. Dan tuan, nampak dia pengajaran yang perlu kita ambil ni. Dan tuan, demikian lumrah kehidupan dunia. Kita daripada tak ada hari tu ni, kemudian kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bila kita diadakan oleh Allah, maka umur pun berjalan. Dan tuan, ada orang yang kehidupan dia 60 tahun. Ada orang yang kehidupan dia 70 tahun. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, innal a'mara ummati baina sittina was sab'in, kata Nabi. Umur umat aku di antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja, kata Nabi. Dan tuan, kalau lebih daripada umur yang disebut oleh Nabi ni, maka Nabi kata ianya adalah umur kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi berjalanlah umur kita. Dan tuan, 60 meninggal, ataupun 70 dia pun meninggal. Dan tuan, ke mana manusia setelah daripada dia dimatikan oleh Allah Ta'ala? Dan tuan, mereka akan pergi ke akhirah, lalu mereka dimasukkan sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi Nabi SAW kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di atas muka bumi ni seperti orang yang sedang mengembara, kata Nabi. Seperti seorang pedagang, kata Nabi SAW. Dan maknanya apa? Dunia ini tidak kekal bagi manusia. Dan tuan, setiap apa yang ada pada manusia akan ditinggalkan pada satu hari. Dan tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, satu hari bila dia lalu dekat satu kawasan perkuburan, dan tuan, Sayyidina Ali dia pun kata, wahai ya ma'syaral muslimin, ya ahlad diyaral mu'minin, wahai orang-orang yang berada di negara ataupun di tempat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma balukumul yaum, bagaimana keadaan kamu pada hari ini, kata Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali sebut macam ni, dia sebagai peringatan bagi kita yang masih lagi hidup. Dan sebab itu talqin dia bukannya untuk orang yang dah meninggal dunia. Dan sebab tu apa ni, kalau ada orang dia kata nak buat apa, talqin dia kata, orang yang mati tu dia bukannya dengar. Orang yang mati itu dia bukannya boleh ikut apa yang disebutkan oleh orang yang talqin. Tuan-tuan, sebab itu nak kena bezakan, kena pandai beza. Satu talqin dan satu lagi ta'lim. Kalau ta'lim, proses dia macam mana?
Guru mengajar, kemudian murid dia duduk dengar. Kemudian nanti bila guru tanya, maka murid dia kena jawab. Tuan-tuan, yang ni adalah ta'lim. Tapi kalau seandainya talqin, tuan-tuan, talqin dia hanya sekadar tazkirah, iaitulah peringatan. Kemudian talqin ni adalah untuk siapa? Dia bukannya untuk orang mati, tetapi untuk orang yang masih lagi hidup. Tuan-tuan, tujuan dia apa? Untuk mengambil pelajaran daripada kematian itu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, dia kata, "Ma balakumul yaum?" Macam mana keadaan kamu semua pada hari ini? Ya ahlad diyaral mu'minin. Wahai orang-orang yang menduduki alam orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Harta kamu telah pun dibedak-bedak. Harta kamu telah pun diwarisi oleh semua orang. Manakala rumah kamu telah pun diduduki oleh orang lain. Isteri kamu telah pun menikah dengan orang lain. Tuan-tuan, maka nak cerita dekat kita demikian. Keadaan manusia yang satu masa esok dia akan berpindah, dia akan pi menemui Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dunia ni dia bukannya tujuan. Kerana tu Nabi SAW kata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Hiduplah kamu di atas muka bumi ni sebagaimana seorang pedagang ataupun sebagai seorang yang asing. Au abirus sabil, yang ini lebih jelas lagi. Tuan-tuan, Nabi kata, kamu hidup atas dunia ni seperti abir sabil. Tuan-tuan, abir sabil ni siapa dia? Iaitulah orang-orang yang hanya setakat tumpang lalu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu umur manusia ni dia semakin hari semakin melengkat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia adalah waktu yang telah pun melepasinya. Tuan-tuan, waktu yang dah lepas daripada kita, hari yang kita dah melepasinya, itu adalah benda yang paling jauh ditinggalkan oleh seseorang manusia. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW, dia nak habaq mula-mula ni, bahawa dunia ni hanyalah sementara. Tuan-tuan, yang ni rata-rata kita tahu ni, dunia adalah sementara. Bahkan disebut di dalam ayat Allah Ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang mempunyai roh, yang ada nyawa ni, mereka pasti akan merasai mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila adanya kematian, maka apa yang perlu kita buat ni? Dan tengok hadis yang berikutnya, ibarat yang berikutnya. Nabi SAW dia beritahu persediaan yang perlu ada. Maka dia kata, "Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul," dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dia kata, "Idza amsayta," dia kata, maka apabila amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada pada waktu petang. Tuan-tuan, maknanya bila kamu telah pun berada pada waktu petang ataupun amsai ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, dia ada sebut dua masa. Tuan-tuan, masa dalam bahasa Arab ni mudah, dia dua ya. Kalau pagi sampailah tengah hari, yang tu disebut sebagai sabahan, yang tu disebut sebagai waktu pagi. Manakala daripada pagi sampai petang dan termasuk malam, yang tu namanya adalah masaan. Jadi orang Arab ni kalau dia bubuh waktu, satu dia bubuh mim, masaan, maksudnya apa? Petang ataupun malam. Kalau kata sabah, bermula daripada pagi itu sampailah tengah hari nanti ni, tuan-tuan, yang tu dikira sebagai sabah. Jadi kata Nabi SAW, "Idza amsayta,"
bila mana kamu dah berada dah pada waktu malam, kata Nabi SAW, fala tantadhiris sabah, maka kamu jangan tunggu sehinggalah pada waktu pagi, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya apa? Jangan bertangguh di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala sebut, yang ni akhir daripada surah Luqman. Tengok tuan-tuan, Allah Taala kata apa? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal berlaku pada hari esok, kata Allah Ta'ala. Dan tak ada orang pun yang tahu apa dia yang akan berlaku pada hari esok ni. Dan jangan kata hari esok, sat lagi pun kita tak tahu nak jadi apa, nak berlaku apa. Tuan-tuan, ada orang yang kita tengok elok-elok je hidup, elok hidup, dia keluar daripada masjid tombang. Tuan-tuan, biasa kita tengok. Tuan-tuan, kemudian ada orang yang tengah-tengah duk main badminton. Tuan-tuan, baru sekali smash lah, belum habis game lagi, baru sekali smash. Ada orang yang tengah duk main bola sepak, tengah-tengah duk main, pum, jatuh. Tuan-tuan, ini adalah perkara-perkara yang tak diketahui oleh manusia. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada siapa pun yang tahu apa dia yang akan bakal berlaku pada hari esok, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW pernah ditegur kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada satu orang tanya dengan Nabi SAW berkenaan dengan masalah, dengan satu masalah, dan Nabi tidak dapat menjawabnya. Dan Nabi tak dapat jawab ni pasal apa? Kerana Nabi menunggu-nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi Nabi kata macam ni, lah ni tak boleh jawab lagi, lah ni tak ada apa ni jawapan lagi, esok aku jawab, kata Nabi. Esok aku jawab, hang mai confirm, esok aku jawabnya. Tuan-tuan, akhirnya esok tak turun wahyu. Tuan-tuan, Nabi kata tak apa, nanti esok ni mai lagi, esok aku jawab. Tuan-tuan, tengok-tengok esok tak turun lagi wahyu dari Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi kata esok lagi, esok pun tak turun wahyu dari Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Muhammad, kalaulah kamu memperkatakan soal berkenaan dengan senggang masa, maknanya perkara itu masih lagi ada waktunya, faqulu insyaallah, hendaklah kamu kata insya-Allah, di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa kita nak kena kata macam tu? Kerana kita manusia tak tahu apa yang nak berlaku saat lagi, apa yang nak berlaku pada esok hari, tak tahu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada hamba-hamba dia. Dan maka Allah Ta'ala kata, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Maka tidak ada orang pun yang tahu apa yang nak berlaku pada hari esok. Kemudian Allah Ta'ala kata, bila kamu tak tahu apa yang nak berlaku pada hari esok ni, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Maka tidak ada seorang pun juga, kata Allah Ta'ala, yang dia mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun dekat sana ada pendapat yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Qurtubi dia tapi Imam Qurtubi dia sebut benda ni, dia tak sebut sumbernya daripada mana. Tapi ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab tafsir Al-Qurtubi yang terkenal itu. Dan Imam Qurtubi kata apa? Kamu tengok dia dah.
Kalau orang ni dia meninggal dekat Madinah, maknanya apa? Asal-asalnya dia itu adalah daripada kejadian daripada bumi Madinah. Kalaulah dia meninggal dekat mana? Dia meninggal contohnya dekat Amerika Syarikat misalnya. Dan Imam Qurtubi kata apa? Dia itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada unsur daripada tempat tersebut. Tuan-tuan, tapi Imam Qurtubi dia cuma habaq ya. Kalau dia mati di Madinah, dia ada unsur-unsur pembuatan daripada Madinah. Dia made in Madinah punya. Kan? Ataupun dia daripada mana? China. Ni made in China punya ni. Tuan-tuan, hanya setakat itu yang diberitahu oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Namun berkenaan dekat bumi mana yang dia nak mati ni, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tak ada orang pun yang tahu di bumi mana yang dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Yang ni adalah ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang ni kalaulah dia mati dalam keadaan husnul khatimah, alhamdulillah. Mati dalam keadaan baik. Tuan-tuan, mati dalam keadaan hati yang masih teringat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut pada zaman dia. Tuan-tuan, ni bukan pada zaman hari ni dah. Hari ni zaman orang dah sibuk dah dengan dunia. Hari ni zaman orang dah sibuk dah dengan macam-macam perkara. Orang dah lalai banyak dah. Dan ni pada zaman adanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarang kepada kitab Ihya'u Ulumuddin yang masyhur itu. Tuan-tuan, boleh kata orang ni, terutama kita di Malaysia lah. Tuan-tuan, kita di Malaysia, tasawuf kita pada dua orang. Satu Imam Ghazali, satu lagi kepada siapa? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Rata-rata kita bertasawuf kepada dua ni. Kalau akidah kita apa dia? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau dari segi mazhab fiqhnya apa? Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, di zaman Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, aku tengok Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, aku tengok, dia kata. Ramai orang yang mati. Tuan-tuan, Imam Ghazali cerita ni zaman dia ni, bukan zaman kita. Imam Ghazali kata apa? Aku duk tengok ramai yang menghembuskan nafas yang terakhirnya bidunin, tanpa dia menyebut kalimat La ilaha illallah. Dia tak boleh nak sebut kalimat La ilaha illallah. Dia tak dapat nak sebut akan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu ulama bincang, mati ni, dia bukan hanya setakat orang tu mati, tapi kena tengok juga bagaimana keadaan seseorang itu mati. Dan kata Nabi SAW, man mata ala kalimatin la ilaha illallah. Siapa-siapa dia yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, dia mati atas kalimat ni. Dan Nabi kata apa? Fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi cerita dia macam mana kita nak boleh dapat husnul khatimah ni? Tuan-tuan, hiduplah sebagai orang baik. Tuan-tuan, hiduplah sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya dah habaq banyak kali dah, agama bukan soal pakaian. Tuan-tuan, pakaian tu kita tutup aurah clear. Yang penting tutup aurah, yang tu tuntutan daripada agama. Tuan-tuan, Nabi tu agama ni apa dia? Ta'abbud ilallah. Agama ni adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa pun juga di atas muka bumi ni. Tuan-tuan, sama ada dia orang yang paling atas, dia kena jadi hamba pada Allah Ta'ala. Kalau dia jadi orang pertengahan, dia hamba kepada Allah Ta'ala.
Kalaulah dia jadi orang yang paling bawah pun, dia adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Dan tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia, melainkan hanya sebagai hamba kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi bila mana orang ni dia jadi hamba, dan tuan, dia mati esok insya-Allah, dia mati husnul khatimah. Kerana tu kata Nabi SAW, al-mar'u ma mata alaih. Dan tuan, ni kunci, ini petua bagaimana kita nak boleh husnul khatimah. Nabi kata al-mar'u ma mata alaih. Seseorang itu dia akan mati sebagaimana keadaan dia hidup, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau hidup dia ni senantiasa buat baik, tuan-tuan, hidup dia senantiasa nasihat, tuan-tuan, hidup dia senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mati dalam keadaan itu, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut, bila dia mati dalam keadaan itu, wa yuhsyaru ma mata alaih. Tengok, di akhirat besok Allah Ta'ala buat lagu mana? Dia mati dalam keadaan baik. Kemudian dia dikumpulkan juga dengan orang-orang yang baik-baik, kata Nabi SAW. Dan tu roh kita ni, yang ni disebut oleh Al-Imam Ramli rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Furu'ul Masail wa Usulul Wasail. Dan tuan, roh manusia ni dia terbahagi kepada dua. Satu roh yang akan berada di mana? Di asfalasafilin, iaitulah di tempat yang paling rendah. Dan tuan, siapa dia yang duduk di tempat yang paling rendah ni? Sudah tentulah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi roh manusia dia akan pergi ke mana? Illiyin, di tempat yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang duduk kat sini? Pastilah orang-orang yang baik-baik. Dan tuan, jadi kata Nabi SAW, manusia nanti pada hari akhirat dia dihimpun oleh Allah Ta'ala mengikut cara macam mana dia mati, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu Nabi berikan peringatan, idza amsaita fala tantazir as-sabah. Apabila dah malam, maka jangan tunggu lagi dah pada waktu pagi. Dan tuan, bahkan disebut oleh Nabi SAW, benda yang akan diwiridkan oleh syaitan. Dan dua perkara. Syaitan dia akan wirid kepada manusia. Satu benda ni yang saya nak sebut ni, yang keduanya pada waktu sembahyang. Kenapa manusia suka lewatkan sembahyang? Tuan, yang pertama ketika mana manusia nak beramal kepada Allah Ta'ala. Dan bila manusia nak beramal ni, Nabi sebut, maka syaitan akan buat apa dekat manusia? Yusawwifahum. Syaitan akan bisikkan kepada dia supaya dia menangguhkan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan bertangguh. Dia akan bertangguh, tak apa, dan lagi, boleh lagi. Tahu-tahu boleh lagi, pok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa dia dan sempat untuk melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sebut, at-taswifu minasyaitan. Kamu kena tahu, kata Nabi, penangguhan terhadap amal itu minasyaitan. Ianya adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu satu, bila manusia nak beramal. Satu lagi, bila ketika mana manusia nak mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, pasal apa orang ni dia sembahyang tengah waktu? Pasal apa dia sembahyang di akhir waktu? Kalau ada keuzuran yang tu lain cerita. Tuan-tuan, kalau ada keuzuran yang tu cerita hak yang lain. Ni cerita dia tak ada apa-apa pun.
Tiba-tiba dia pergi semayang, nak dekat-dekat masuk waktu yang berikutnya. Lagi teruk lagi, kan? Dia semayang 1 rakaat dalam waktu, 3 rakaat lagi luar waktu. Kan? Tak apa dia kata, Ustaz. Walaupun 1 rakaat masih lagi tunai, dia kata semayang tunai, kan? Kita tak perlu pun untuk qadha kita punya semayang kita, melainkan bila mana dia tak dapat akan rakaat tersebut. Sedap dia berai. Tuan-tuan, semayang di akhir waktu ni ada tegahannya daripada agama. Ada tegahan dia. Bahkan mereka ni termasuk daripada golongan yang macam mana? Asi. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Melewat-lewatkan sembahyang. Bila dia lewatkan sembahyang, tadi kita sebut, orang tak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok ni, ataupun saat lagi orang tak tahu. Tuan-tuan, kalau ditakdir kalau dia mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi ulama apa? Ulama sebut, yang ni disebut di dalam kitab Bustan Al-Arifin. Tak, bukan Bustan Al-Arifin, Tanbihul Ghafilin, bagi Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Dan bila mana orang ni nak sembahyang, maka syaitan akan menyibukkan dia dengan segala urusan duniawi dia. Tuan-tuan, masa tu yang dia nak tengok handphone pun, masa tu lah yang dia nak jawab telefon pun, masa tu lah nak beli tu lah, nak beli ni lah. Tuan-tuan, padahal pada waktu tu dia diperintahkan untuk apa? Mendirikan sembahyang. Hak ni syaitan, tuan-tuan. Dia selalu menangguh-nangguhkan manusia dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi pesan lagi yang terakhir. Nabi kata, wa khudh min sihhatika limaradika, dan hendaklah kalian ambil daripada kesihatan kalian sebelum daripada kamu sakit, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maknanya apa? Sempurnakan amal ibadah sebelum kita disakitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum sampai waktu kita sakit nanti. Tuan-tuan, satu perkara, tuan-tuan, kita kalau tak beramai tuan-tuan, sebab itu di dalam apa? Dalam surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, orang yang beriman dan beramal saleh ini, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak berkesudahan, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ulama tafsir kata, yang termasuk di dalam ayat ni adalah orang yang pada waktu dia sehat, dia beramal. Tuan-tuan, dia beramal, dia pergi masjid, kemudian dia bangun pada waktu malam, kemudian dia suka bersedekah. Tuan-tuan, sampai pada satu masa, tuan-tuan, ada masa dia nanti tubuh kita dah tak kuat lagi. Tuan-tuan, ada masa nanti kita akan diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak larat dah pada masa tu. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia dah tua, dia dah tak larat dah, lalu dia terhalang daripada melakukan perkara yang biasa dia duk buat. Tuan-tuan, dia biasa pergi masjid, dia biasa bangun tengah malam, tapi bila dah tak larat ni tak boleh nak buat dah, berkeuzuran. Tuan-tuan, walaupun dia meninggalkan amalan itu, maka dia tetap mendapatkan pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu Nabi kata, ambillah daripada kesihatan kamu sebelum daripada kamu sakit, kata Nabi. Wa min hayatika, ni yang terakhir Nabi kata, dan ambillah daripada kehidupan engkau sebelum daripada mana engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi ini kata pengarang pada kitab ni, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, tuan-tuan, yang ni adalah pesanan yang begitu berharga sangat daripada Nabi SAW, sehinggalah apabila orang ambil peringatan ni, maka dia akan mendapatkan kebaikan
daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat itu. Nanti kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.